Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 trend kereta yang ada pada zaman sekarang ni yang tak sepatutnya ada. Atau bahasa mudah dia, trend yang menyusahkan orang. Biasanya kalau something ni kita namakan dia trend, mesti dia datang dan pergi kan. Contohnya macam dulu ada Pokemon Go. Dulu dia datang sekejap, lepas tu meletup. Lepas tu sekarang ni sunyi dah sebab tak ada orang main lagi. Jadi sama juga dengan kereta ni. Kalau kita tak nak trend tu kekal, kita mesti buat something supaya manufacturer tak kekalkan benda ni dalam kereta. Di tempat kelima, trend yang tak patut ada dalam kereta sekarang ni adalah tak ada tayar spare. Banyak kereta sekarang, kalau korang perasan, dah tak ada tau tayar spare ni. Dia gantikan ruang yang asalnya letak tayar spare tu dengan kit untuk baiki tayar ataupun pam angin untuk tayar. Kalau kereta macam BMW contohnya, memang dari dulu lagi dia orang guna tayar run flat. Maknanya, kalau tayar tu bocor pun, sidewall dia sangat kuat dan kereta tu masih boleh jalan dalam 80 ke 100 km lagi. Jadi bila dia guna tayar macam ni, dia justify yang tak perlu lagi ada tayar spare. Tapi sebenarnya kos untuk tayar run flat ni sangat mahal berbanding tayar biasa. Dan dia bukan boleh jalan jauh pun bila dah pancit. Bila dah lama pancit, dia tetap nak kena tukar tayar tu. Saya perasan ramai je yang bila dah jadi macam tu, tayar pancit, diorang akan ambil kesempatan terus untuk tukar semua tayar guna tayar biasa yang kos dia lagi murah. Cuma bila buat macam ni, ada risiko stranded dekat tepi jalan lah sebab dalam kereta memang tak ada tayar spare. Tayar spare ni sebenarnya bukan kita nak tayar yang full size pun. Dapat tayar yang kecil pun yang orang panggil space saver tu dah cukup dah. Sebab kalau nak bawa tayar yang full size memang makan banyak ruang. Berat pun ya, lagi-lagi kalau pakai kereta yang tayar dia memang besar. Jadi space saver pun dah cukup sebenarnya. Cuma kita tak boleh lah nak bawa laju guna space saver ni. Tapi cukup untuk setakat nak bawa slow-slow sampai pergi bengkel untuk tukar tayar. Saya sendiri banyak kali tayar bocor tepi jalan. Memang boleh stres dibuatnya. Nasib baik semua kereta yang saya pakai setakat ni ada tayar spare. Kalau kereta korang tak ada tayar spare ni, cuba komen dekat bawah. Korang rasa lagi bagus ada ke lagi bagus tak ada tayar spare ni? Baik, trend yang keempat yang tak patut ada dalam kereta sekarang ni adalah bunyi palsu yang datang dari speaker kita yang kononnya nak bagi bunyi kereta kita ni lagi sedap lah. Trend ni makin menjadi-jadi sekarang sebab syarat pencemaran dekat Eropah sana sangat ketat. Jadi enjin dia orang makin kecil dan bunyi pun tak akan mengancam lagi lah macam dulu. Jadi sebab tu dia orang buat bunyi palsu ni guna speaker kereta kita. Yang pertamanya, kalau benda ni palsu, buatlah macam mana pun, dia tetap fake. Mungkin orang lain tak tahu, tapi kita sendiri tahu. Cuma sekarang ni, dia punya fake noise ni punya bagus sampai owner pun kadang-kadang tak sedar yang dia sebenarnya mendengar bunyi palsu ni. Okey, trend ketiga pula yang patut dihapuskan adalah fake vents dengan fake exhaust. Fake vents ni macam lubang-lubang yang kita ingatkan ada function untuk aerodynamics ke, cooling ke. Rupa-rupanya lubang tu tak ke mana-mana pun. Plastik kosong je. Memang purely untuk estetik. Dan trend ni pun bukan kata manufacturer kereta biasa je yang buat, tapi manufacturer supercar pun buat juga. Contohnya macam Supra Mark V. Penuh dengan air vent sana sini, tapi semuanya fake. Mungkin designer dah tak ada idea nak buat apa dekat kawasan tu. Nak tinggalkan nampak macam kosong sangat. Jadi tambahlah dengan apa-apa yang boleh. Lagi satu pasal exhaust. Kadang-kadang kalau kita tengok kereta yang ada exhaust 2 contohnya, cuba tengok betul-betul sebab sebenarnya yang 2 tabung tu mungkin fake je. Exhaust dia ada 1 je dekat dalam tu. Yang nampak macam ada 4 exhaust pula, mungkin sebenarnya ada 2 exhaust je. Memang betul, katanya tujuan buat fake exhaust tu supaya tak nak exhaust yang panas sangat tu rosakkan bodi kereta dekat belakang. Tapi ada je kereta lain yang tak fake pun, tak terbakar pun belakang dia tu. Ada yang lagi pelik, exhaust tu muncung dia turun ke bawah, jadi memang tak nampak dekat belakang. Itu pun diorang boleh buat lubang lagi macam ada exhaust, padahal tak ada pun exhaust tu. Lagi pelik. Okey, trend kedua yang bagi saya patut hilang dari kereta adalah percubaan manufacturer untuk bagi badge performance dekat kereta dia yang bukan performance. Tujuan dia tak lain dan tak bukan sebab harga akan jadi lagi premium lah. Contohnya kalau BMW M yang betul-betul performance, sebenarnya ada juga variant lain yang tak dapat pun enjin M yang power ni, tapi BMW bagi styling yang lebih kurang sama
sama dengan kereta performance dia. Dan diorang namakan M Sport. Sama juga strategi dia dengan Mercedes AMG. Diorang memang ada variant performance yang namanya AMG, tapi untuk variant yang biasa dan diorang bagi styling yang lebih sikit, diorang namakan AMG Line. Enjin AMG tak dapat tau. Volkswagen pun sama, ada pula trim yang diorang panggil R Line, tapi bukan enjin R pun. Jadi memang obvious yang manufacturer akan guna diorang punya popularity kereta performance untuk tarik lagi ramai orang untuk beli style kereta yang macam ni. Kalau saya lah, alang-alang nak jual mahal sikit, baik masukkan enjin performance daripada styling sana sini. Sebab yang penting tu enjin dia. Ini tidak, dapat style je, enjin tak dapat. Korang rasa macam mana? Logik ke hujah saya ni? Okey, sekarang kita dah tengok 4 trend yang sepatutnya tak berlaku lah dalam industri otomotif. Tapi trend ni memang meluas sekarang. Jadi apa maksudnya? Maksudnya walaupun trend ni pelik, tapi tetap ada orang beli. Sebab itulah trend ni dia terus wujud. Tapi 4 trend yang saya dah ceritakan tadi banyaknya melibatkan rupa sajalah. Bagi setengah orang, rupa ni tak serius sangat. Diorang masih still boleh beli. Cuma trend di tempat pertama ni bukan setakat rupa saja, tapi boleh jadi bahaya kepada pemandu dan penumpang. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya trend di tempat pertama ni adalah button-button dalam kereta kita sekarang kebanyakannya dah ditukar kepada electronic button. Kalau dulu nak kuatkan aircon, kita pusing je knob tu bagi kuat kipas sikit. Sekarang ni dah kena touch dekat skrin. Masalahnya bila jadi macam ni, kalau kita tengah drive contohnya, mata kita ni nak tak nak kena tengok juga dekat mana skrin yang kita nak sentuh tu. Kalau pakai tombol biasa, tak payah tengok pun, kita agak-agak rasa guna tangan je dah boleh jumpa. Jadi ini yang menjadikan pemanduan kita lebih bahaya. Instead of kita boleh fokus dekat jalan, kita tetap nak kena stop kejap untuk tengok aircon setting tu. Itu belum lagi kalau tekan lepas tu tersalah button, dah nak kena tengok lagi lama sikit untuk betulkan balik. Kalau ikutkan, punca button-button elektronik ni jadi popular sebab dia datang daripada Tesla lah. Jadi manufacturer lain ni terikut-ikut sebab dia orang tengok macam cool je Tesla ni kan, boleh kontrol semua daripada satu skrin saja. Korang bayangkan nak buka glove box tu pun kena tekan button dekat skrin. Tapi manufacturer lain ni dia lupa kereta Tesla tu dia boleh jalan sendiri. Tak lama lagi dia orang kata boleh jalan tanpa ada input daripada manusia langsung. Jadi bolehlah dia tengok skrin tu untuk adjust aircon dan sebagainya. Yang kereta kita ni tak ada autonomous langsung. Semua driver juga nak kena handle. Lagi-lagi climate macam dekat Malaysia ni, cuaca panas, memang kerap nak kena adjust aircon. Dulu kalau anda ingat, Honda City ada cuba buat touch button ni dekat aircon diorang. Tapi next year punya model dah balik kepada button yang biasa. So bagi saya ini move yang baik lah daripada Honda. Dulu argument yang sama juga kita buat pasal telefon. Dulu kan telefon kita ada button, tapi bila tukar kepada type dekat skrin memang rasa pelik. Tapi sekarang ni okey je. Jadi dekat kereta lama-lama korang rasa jadi okey ke kontrol benda dekat skrin ni? Bagi saya beza yang besar adalah kereta ni objek yang bergerak. Kalau telefon tu dia tak apa, dia tak bergerak ke mana-mana pun. Bila kereta ni bergerak, kadang-kadang susah kita nak sentuh dengan tepat. Dan lagi satu, macam saya cakap tadi, bahaya kalau mata kita ni tak pandang jalan. Korang setuju tak dengan list saya ni? Ada lagi tak trend pelik-pelik yang korang rasa tak patut ada dalam kereta sekarang? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.